tapi diorang tak boleh langgar sesuatu adat tu. Kalau bagi ni Nurhanani kan? Bagi Hanani sendiri, adakah itu satu perkara yang baik ataupun tak baik? Baik, sebab kita kena pegang pada adat sebab dari dulu pun orang pegang pada adat juga kan. Walaupun adat tu mengorbankan anak sendiri? Maybe. Okey, memang okey, tapi memang nampak terbuktilah bahawa Cik Nurhanani kita sangat berpegang kepada adat Melayunya. Sangat kuat DNA Melayunya. Okey, jadi di sini disebut bahawa mengapa kita sebagai orang Melayu ni sangat berpegang kepada adat, kerana adat tu sendiri adalah cerminan kepada pemikiran masyarakat kita. Dan perlu ingat, adat kita adalah adat yang berpasakkan hukum syariah. Berpasak kepada syarak. Hukum syarak kan. Jadinya, itu sebab dia sebut, biar mati anak, jangan mati adat. Adat di sini bukan sekadar adat resam, ya. Adat resam ataupun adat istiadat. Itu ramai orang salah faham, adat tu hanya ritual. Kan? Adat di sini bermaksud peraturan. Seperti mana yang saya sebut tadi, sebelum penjajah datang, etika kita dah ada sistem etika kita sendiri, iaitu adat tu sendiri. Adat tu dah berpasakkan dengan Quran dan Sunnah dah sendiri. Jadi, tak ada masalah untuk kita berpegang kepada adat tu. Itu yang kata adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ni adalah rules. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat dalam masyarakat kita. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan biar mati anak jangan mati adat tu adalah, kalau kita lihat hukum kanun Melaka, dia ada mengambil, memang ada banyak unsur-unsur hukum yang ambil daripada hukum Islam lah, kan? Jadi, mengambil contoh pada zaman Khalifah, kan, pada zaman Rasulullah sendiri, jika anak kita melakukan satu perkara yang bertentangan dengan syarak, dan jika kita ni seorang ketua atau pemimpin dalam masyarakat kita, adakah kita perlu biarkan anak kita left unpunished? Itulah maksudnya biar mati anak jangan mati adat. Adat tu perlu kita junjung sebabnya ia ada kaitan dengan hukum Allah Ta'ala. Okay? Jadi jika anak kita sendiri melakukan jenayah yang bertentangan dengan apa ajaran Islam tu, kita perlu hukum dia lah. Okay, ada soalan setakat ni? Itu tentang adat yang diadatkan, ya. Tentang adat resam pula, adat resam ni dia lebih spesifik tentang kelaziman individu dari sudut perbuatan. Dia termasuk segala jenis tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti cara berpakaian. Contohnya, macam mana cara kita berpakaian ke surau, ke masjid. Kalau orang lelaki, mestilah dia berpakaian, kalau orang Melayu kan, biasanya berkain pelikat, berkopiah, bersongkok ke, dengan baju Melayunya. Sekarang ni boleh kurtanya kan. Macam mana kalau kita pergi ke kenduri kahwin? Biasanya kata pakai baju cantik, kebaya ke baju kurung kan, mesti nak pergi kenduri kahwin kan. Lagi apa? Cara makan. Cara makan orang Melayu apa? Menggunakan tangan kanan. Tak boleh guna tangan kiri. Sebab apa? Kita panggil tangan cebok kan. Tangan kanan memang betul kita associate dengan ini, apa yang dikatakan oleh Islam jugalah. Sebab belah kiri ni adalah seperti mana yang digunakan oleh syaitan ke iblis kan. Jadi dengan sopan dan tertib, macam mana tata tertib kita kalau kita jalan depan orang tua ada kat depan kita kena membongkok sedikit, betul tak? Ini pelajaran antarabangsa saya macam sangat pelik lah. Bagi mereka tak ada lah kan, terutamanya orang Eropah ni, dia tak ada lah perkara macam ni. Dia sebut, dia panggil mak mertua, ayah mertua dia pun panggil dengan nama. Kalau kita panggil mak ayah mertua dengan dengan ialah mak ayah, mama papa, mami daddy semua kan. Dia tidak.
Lagi satu perkara adat resam ni buka kasut. Buka kasut masuk dalam rumah kan. Itu pun anak-anak murid pelajaran antarabangsa ni pelik betul. Bagi mereka kenapa kena buka kasut? Sebab dekat culture mereka tak macam tu. Jadi itu yang kata tadi, sosialisasi tu penting untuk orang yang baru masuk ke dalam masyarakat kita supaya dia tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilakukan dalam budaya kita kan. Okey, selain daripada adat tadi, etika juga berkait rapat dengan adab. Okey, adab ni maksudnya budi bahasa yang halus dan juga tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Manakala dari sudut istilahnya pula, ia diertikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dipraktikkan secara wajar, tepat dan sesuai hasil daripada jasad, hati serta akal manusia yang disiplin. Okey, itu adab ya. Tapi you all kena faham masyarakat Melayu ni mendapat banyak pengaruh daripada terutamanya 3 agama yang berbeza ni. Satu, animisme. Animisme ni satu kepercayaan meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, memiliki kepribadian tersendiri serta mempunyai kuasa dalam menentukan nasib seseorang individu. Okey, adakah anda percaya bahawa orang Melayu ni ada ni terpengaruh dengan agama animisme ni? Ada. Ya. Siapa yang kebanyakannya orang yang mengamalkan ataupun mempercayai agama animisme ni? Okey. Orang mana? Tak dengar. Biasanya orang yang menganut kepercayaan animisme ni adalah orang asli lah ataupun orang asal kan. Okey, tapi macam mana dia mempengaruhi hidup kita sebagai orang Melayu? Pernah dengar tak orang kata lemah semangat? Pernah tak dengar? Pernah. Semangat tu macam mana you nak menjelaskan apa itu semangat? Jati diri. Macam mana kata lemah semangat tu? Macam mana nak pulihkan semangat? Kan? Dia satu benda yang susah sebenarnya nak diterangkan. Tapi ada dalam masyarakat kita. Dia tak boleh nak kata roh. Lemahnya roh. Tak boleh kan? Sebab roh tu berbeza lah daripada tu. Roh tu adalah macam satu natural force yang Allah bagi supaya dia menggerakkan, menjadikan kita ni lah, jasad kita ni bernyawa semua kan. Tapi itulah antara salah satu contoh yang saya boleh bagi tentang kepercayaan animisme ni. Macam mana dia mempengaruhi budaya Melayu. Okay? Cara berfikir orang Melayu. Macam mana pula dengan Hindu Buddha? Kita memang tahulah Hindu Buddha ni memang kuat dalam masyarakat kita sebab memang seperti yang saya sebut tadi, founder ataupun pengasas kepada kerajaan Melayu Melaka yang agung dulu adalah Parameswara. Dia adalah seorang Hindu daripada kerajaan Sriwijaya kan. Okey. Jadi ia berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan manusia. Jadi pada masa itu kita kena tahu bahawa dalam cara sudut pandang orang Hindu, raja-raja ni dipandang mulia kerana mereka dikatakan sebagai jelmaan dewa-dewa. Tapi dan mereka berhak diletakkan di kedudukan yang paling tinggi kerana statusnya bukan lagi dianggap taraf manusia biasa tetapi status dewa. Tetapi kemudian kita lihat bila Islam datang, Islam adalah agama ketiga kepercayaan ataupun agama yang paling dominan lah sekarang. Tapi kita perlu ingat sebelum Islam datang, kebanyakan orang Melayu di tanah Melayu di kepulauan Melayu ini mempunyai percaya kepada kepercayaan animisme tadi dan juga Hindu Buddha tadi. Tapi setelah Islam datang, jadi orang Melayu tidak menganggap rajanya sebagai jelmaan dewa-dewa dah, tetapi replace diubah menjadi khalifah ataupun wakil Tuhan di muka bumi. Okay? Tetapi dia tetap juga antara status dia tetap tinggilah sebab dia adalah golongan pemerintah. Okey?
Maka sebagai orang Islam, masyarakat Melayu berpegang kepada konsep tauhid. Okey. Dan selain daripada mengesahkan Allah Ta'ala dan hanya Allah Ta'ala sahaja berhak disembah, kita juga percaya bahawa Nabi Muhammad itu diimani sebagai Nabi terakhir. Okey. Jadi seperti juga sumber etika dalam Islam, sumber etika tamadun Melayu juga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab saya sebut tadi, ini adalah adat pepatahnya lah ya. Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Ya kata syarak, benar kata adat. Itu hubung kait antara adat tadi, yang terutamanya adat yang diadatkan tadi dengan syarak. Maksudnya dia mesti ada hubungannya dengan hukum Islam. Mesti bersendikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Okey, satu, nilai ini antara nilai-nilai etika dalam nilai tamadun Melayu, halus budi pekerti dan bahasanya. Okey, kalau hendak tahu orang berbangsa, tengok kepada budi dan bahasanya. Dalam berkata berlemah lembut, dalam melangkah berpatut-patut. Bila duduk tahu tempatnya, bila tegak tahu adatnya. Ini sama juga bila di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Kita kena tahu asal usul kita. Lepas tu berkata berlemah lembut, dalam melangkah pun berpatut-patut kan. Maksudnya janganlah, yelah kena sentiasa humble Okey, lagi kedua, tamadun Melayu ni, orang Melayu ni sangat memuliakan ibu bapa dan orang tua. Okey, apa tanda Melayu jati? Mentaati ibu bapa sepenuh hati. Apa tanda Melayu jati? Kepada ibu bapa ia berbakti. Okey. Jadi kita tengok di sini, ini antara gambar lama yang saya dapat lah. Di sini orang tua, ibu bapa sudah tentulah kita ni kan, kita hormati kan, kita sayangi. Kita sebagai orang anak, selepas kita biasanya kan yang kita amalkan lah, budaya kita amalkan, selepas kita dapat kerja, kita ni lah pada masa tuanya, ibu bapa tu kita menjaga mereka. Bila kita dah bekerja tu, kita bagilah duit kan untuk mak ayah kita, sebab tak terkatalah jasa mereka kepada kita kan. Dan kalau ini kita lihat, ni waktu sekolah pondok dululah. Tengok cara menunduk tu depan cikgu, depan guru. Orang tua ni termasuk guru juga ya. Okey. Betul, jalan tu bertunduk je depan cikgu kan. Sekarang ni ada student yang memukul guru pun. Jadi itu bukanlah contoh yang baik. Inilah untuk diamalkan lah oleh kita kan. Sekarang ni bukan sahaja ni anak murid memukul guru, bunuh guru, banyak ada kes kan. Ada lagi apa lagi? Selain tu, ada banyak kes jenayah melibatkan ni. Terutamanya di universiti pun ada, di sekolah menengah apatah lagi kan. Okey. Ini kesetiaan kepada pemimpin. Elok kampung ada tuanya, elok negeri ada rajanya, adat hidup orang terhormat, kepada pemimpinnya ia taat, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Okey. Jadi saya nak share, harap-harap boleh lah ni. Sila tengok ni ya, video ni.
Okay, tengok pula satu lagi video ni ya. Hai, dah ke mana? Basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada kering. Kenapa anda berkata tadi? Bagaimana tuan menanam begitu pasti menuai? Saya ke mana? Apa dia ada? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak. Datuk Laksamana, kenapa biar tidak sultan? Sultan adil, sultan ku sembah. Sultan zalim, sultan ku sembah. Anak bentam jika menjejak kota tinggi kelak muntah darah. Tinggal satu bentara. Okey. Sedikit sajalah sedutannya tadi. Okey. Boleh tak apa yang boleh kongsi pada saya? Saya dah takut dah nak guna yang multimeter tu. Takut nanti hang lagi. Tapi saya nak semua boleh tak kongsi kat saya apa yang you all dapat lihat daripada video yang pertama tadi? Video tu tentang ni ya, tentang Sultan Johor. Apa yang you all dapat? Boleh kongsi tak? Seorang raja yang prihatin. Okey, lagi. Mementingkan Masyarakat kemasyarakatan. Lagi. Lepas tu yang kedua tu dia orang tak hormat pada raja lah. Yang pertama dia orang lebih mesra. Yang video kedua tu. Ya, Hanani. Oh, okey. Sekejap, saya tanya video pertama dulu. Oh, okey. Okey. Hanani ni advance betul. Okey. Okey, yang pertama tu kita lihat kan bahawa raja terutama ni Sultan Johor lah. Jadi kalau dekat sini kita memang tidak asing lagi lah kalau kita pergi dulu kalau kita pergi tepi pantai ke kalau kita pergi terjumpa Sultan Johor ataupun kerabatnya dekat pasar malam ke bazar Ramadan ke, dia jadi satu benda yang normal. Dia akan belanja, dia akan beramah mesra dengan kita. Tengok kita lihat tadi kan, dia boleh dia datang ke satu itu kampung di Kota Tinggi ya. Satu kampung di Kota Tinggi, dia datang naik motor tanpa bodyguard dia boleh seorang, dia duduk je dekat atas para rumah ni kan, para pula dekat macam tu dekat ni je, dekat anjung rumah tu je. Dia tak perlulah berprotokol kan. Jadi kita boleh lihat di situ bagaimana dia mementingkan rakyat dia kan. Banyak juga baru-baru ni bila ada hospital terbakar kan, dia menyumbangkan sebahagian besar berapa dana dia untuk membaiki kerosakan tersebut. Jadi itulah nak disebutkan bahawa raja kita punya masyarakat Melayu ni memang betul lebih kepada biasanya kita taat kepada pemimpin kita selagi mana pemimpin itu menjalankan tanggungjawabnya. Okey. Dan bagaimana pula dengan pendapat anda dengan video yang kedua tadi? Tahu tak apa sebenarnya berlaku pada video kedua tadi? Aduh. Ya, Cik Zulfadli, silakan.
Video yang kedua tu tentang apa? Dia adalah salah satu event bersejarah yang berlaku di Kota Tinggi juga. Perselisihan Tajuk. faham. Aha. Benar tak? Ada sesiapa tak pernah tengok tu? Movie tu? Pernah. Apa tajuknya? Bukan apa tu mangkat Julang macam ni. Ya, pandai Encik Imam Razin. Ya, tajuknya adalah Sultan Mahmud mangkat di Julang. Okey, jadi kita boleh lihat bagaimana Laksamana Bentan yang pada akhirnya tu yang dah di raja tu yang diangkat dia, yang duduk di atas apa tu kita nak panggil pelangkin ke apa tu kan. Dia kalau you all datang ke Kota Tinggi Johor, boleh lihat sendiri kawasan tu dia ada tomb ataupun ialah tempat tu jadi tempat bersejarah lah sebab berlakunya peristiwa bersejarah ni. Jadi baginda mangkat di situ, dibunuh oleh Laksamana Bentan. Laksamana dia sendiri. Laksamana Bentan ni kalau masih ingat ceritanya adalah cerita Dang Anom. Dang Anom ni iaitu isteri kepada Laksamana Bentan telah dibunuh oleh Sultan Mahmud tadi disebabkan dia makan sebiji buah nangka yang daripada ni lah tempat diraja lah kan, daripada kebun raja tu secara haram lah, maksudnya dia ambil secara curi. Jadi dia katakan bahawa bukan dia yang mahu makan nangka tu, tetapi anak dia, baby tu. Jadi raja menitahkan supaya belah perutnya. Bila belah perut memang ini wallahualam lah kan, dalam sejarah menyebut bahawa baby tu yang tengah makan buah nangka tu. Okay, jadi disebabkan perkara tu Laksamana Bentan berang dan dia mahu membunuh dia bunuhlah Laksamana Sultan tu. Jadi apa yang moral yang dapat daripada video tu? Hormat. Adakah hormat? Tapi dalam video tu tak hormat kan? Tak hormat Dia bunuh. Macam mana? Raja tu tak boleh salah guna kuasa. Ya, tak apa dengar sangat sebenarnya Encik Imam Razin. Tapi saya rasa saya dapat gist anda tu adalah kalau masih ingat lagi tadi ada di sini kan, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Jadi terbuktilah jika raja seorang itu pemimpin kita zalim, boleh disanggah. Tapi pada masa dulu itulah caranya. Tetapi pada masa sekarang kita ada sistem demokrasi kan. Okay, jadi kalau tak bersetuju ke apa, vote lah pada siapa pemimpin yang anda suka. Dan keempat, mementingkan maruah serta harga diri. Adat hidup orang bertuah, aib dan malu dijadikan amanah, membawa diri tiada menyalah, malu duduk menengah-nengah, malu berdiri sombong dan pongah. Pongah tu maksudnya sombong ya, memang arrogance lah ya. Berbuat kebaikan tiada gah, bercakap dengan berlembut lidah. Ini adalah mementingkan maruah serta harga diri. Okay? Seterusnya, bermuafakat dan tolong-menolong. Dan nak habis saya. Okey, apa tanda hidup beradat? Runding selesai dalam muafakat. Hak ditakar, kewajipan disukat. Mana yang jauh diperdekat, mana yang jarang diperapat, mana yang lupa diberi ingat. Kata putus pendapat pun bulat, seya sekata ke laut ke darat. Itu maksudnya kita perlulah bermuafakat antara sama kita. Ini untuk mengelakkan pada banyak konflik berlaku lah. Yang terakhir sekali, seperti mana nilai etika Islam, kita perlulah amanah. Orang amanah bawa tuah. Orang amanah hidup bermaruah, orang amanah dikasihi Allah. Siapa hidup memegang amanah, dunia akhirat beroleh berkat. Agaknya berakah kot ni, sebab macam tak ni kan, tak sama je rhyme dia tu. Okey, kesimpulannya kita lihat banyak persamaan dalam isu etika yang dipraktikkan oleh kedua tamadun Islam dan Melayu. Keduanya bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam sumber etikanya. Dan walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, ternyata prinsip Islam telah ditekankan dalam adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakatnya. Dan terakhir sekali,
Ciri inilah yang melonjakkan kedua-dua tamadun ini mencapai zaman kegemilangan berabad lamanya kerana ia menekankan kemajuan dalam bentuk kebendaan dan bukan kebendaan agar pembangunan dapat dikecapi secara holistik. Okey. Jadi kita boleh lihat antara kedua-dua tamadun ni perlu seiring ya kemajuan dalam bentuk kebendaan dan juga bukan kebendaan. Dalam masa sekarang ni kita selalu sebut IR 4.0 kan. Kebolehpasaran, tapi sekarang tengok lihat apa yang jadi. Bila kolapsnya semua industri pada waktu pandemik ni, apa yang boleh simpulkan? Jadi sekarang ni orang bila universiti mengejar ranking kan, banyak juga institusi-institusi pengajian swasta menawarkan, okey, kenapa you all kena masuk sini sebab ni high employability, industri, syarikat-syarikat luar suka ambil hire kami punya student. Jadi sebenarnya itu dah tak relevan. Itu sebab bila kita hanya berpegang kepada nilai kebendaan, dia akan cepat je musnah. Dia akan cepat collapse. Tambah lagi pada musim pandemik ni. Jadi bukan kebendaan ni lah yang patutnya kita ni lah tekankan sebenarnya, supaya kita mahukan pelajar kita jadi ni lah manusia ataupun sumber manusia, human capital, modal insan yang lengkap ataupun yang holistik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Doktor, Ya. saya bacakan satu soalan yang ada dalam chat ni Ya. daripada Nurul Najihah. Okey, soalannya mengapa tamadun Islam berakar sangat kuat dalam membentuk jati diri masyarakat di tanah Melayu, sedangkan sebelum itu orang Melayu dipengaruhi oleh tamadun Hindu Buddha dan selama ratusan tahun dijajah oleh tamadun Eropah. Silakan Doktor. Tamadun Islam berakar kuat dalam bentuk jati diri masyarakat tanah Melayu, sedangkan sebelum itu orang Melayu kemudian ada tamadun Hindu Buddha dan selama ratusan tahun. Okey, nak katakan saya sebut tadi, proses sosialisasi itu penting. Okey, disebabkan, dan lagi satu mungkin disebabkan oleh betapa kuatnya ajaran Islam tu yang telah disebar luaskan oleh para ulama. Ini kan perkara ni penting juga dalam sejarah, dalam mana-mana silibus kita. Pelik juga kan, kenapa tidak di-highlightkan bagaimana pembangunan sosial, terutamanya pembangunan education, pembangunan pendidikan pada zaman, terutamanya pada zaman Kerajaan Agung Melayu Melaka dahulu. Sebab pada waktu itulah sangat giat dijalankan banyak sistem-sistem pondok ni dan para golongan istana menjemput ulama. Ulama ni dikira ni ya golongan pemerintah ya. Antara golongan yang tertinggi darjatnya berbanding orang yang diperintah. Dia kedua tertinggi selepas para pembesar lah. Okey, itu nak katakan betapa kuatnya peranan, betapa hebatnya pengaruh ulama, para cendekiawan sarjana Islam dahulu. Dan pada waktu dulu juga banyak kitab-kitab yang ditranslatekan daripada bahasa asalnya kepada bahasa Melayu. Jadi kita boleh lihat bagaimana orang zaman dahulu boleh menyebarluaskan Islam ni. Selain daripada tu, kita lihat juga orang Melayu dipengaruhi tamadun Hindu Buddha. Hindu Buddha ni sebelum tu ya, kita you tanya tentang macam mana tamadun Islam kan, tapi kita boleh lihat juga bagaimana dalam adat resam kita, adat istiadat kita, bagaimana ada di setengah adat yang bercampur aduk dengan adat-adat daripada Hindu Buddha. Saya ambil satu contoh, masih ada lagi ke adat ni, adat melenggang perut? Ada tak orang masih mengamalkan adat lenggang perut, adat memuja pantai, adat apa lagi yang berlawanan dengan Islam? Itu nak kata budaya dan adat ni dia sangat fleksibel. Budaya ni dia dynamic, dia boleh berubah-ubah disebabkan kalau contohnya budaya Islam sendiri, budaya orang Melayu sendiri kan, kita mahu replace dia dengan sesuatu yang yang selari, yang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi kadang-kadang ada orang juga cakap adat cukur jambul tu pun
tidak sama dengan adat bercukur seperti mana yang nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi namanya walaupun adat tu kita masih buat, masih lakukan, masih amalkan, tapi ritual yang ada dalam adat tu dah digantikan dengan yang selari dengan Islam. Okey? Jadi bagi saya tamadun Islam tu sangat berakar kuat disebabkan oleh persekitaran kita lah. Yang paling tepat sekali adalah inilah pengaruh perkembangan ajaran Islam, dakwah yang disampaikan oleh para ulama, para sarjana pada ketika zaman Melayu Melaka lagi. Dan kemudian kita lihat bagaimana pada waktu tamadun penjajah kita, Portugal datang, dia memang nak jajah kita dari sudut sebab dia datang untuk glory gospel semua tu kan, tapi tidak berjaya. Sebab orang Melayu ni memang terkenal dengan sikap yang walau apa yang terjadi pun image dia tetap kuat. Melayu dengan Islam tidak boleh dipisahkan. Okey. Lagi boleh lihat sejarah lah. Ada apa-apa soalan lain tak? Ada soalan lain? Doktor ada kelas pukul 11 katanya. Ya. Nanti saya share lah saya punya slides. Okay? Okey, boleh doktor. Okey, saya rasa kita tamatkan webinar kita pada pagi ni lah ya doktor. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semua para pensyarah dan juga para pelajar. Sekiranya saya ada menyinggung apa-apa kan, lepas tu terutamanya dari sudut connection lah, minta maaf sangat. Tak apa, teknikal tak apa. Okay. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada panel Dr. Faiza. Okey, dan seterusnya terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah daripada Politeknik selain daripada Politeknik Balik Pulau. Terima kasih kerana sudi join Webex kita pada pagi ni. Join webinar kita pada pagi ni. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Okey, berakhirlah slot webinar pada pagi ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu memberi nilai tambah buat semua pensyarah-pensyarah serta pelajar-pelajar sekalian lah. Okey, saya bagi pihak Urustia, mewakili Urustia, mengucapkan memohon ampun dan maaf di atas kesilapan, ada sedikit kesilapan teknikal tadi, dan mohon juga ribuan kemaafan sekiranya lah dapat terlanjur tutur bicara dan sebagainya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik.